silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nas'aluhu al-'afiyah wal mu'afatad da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Salawatullahi wa salamuhu alaika ya Rasulullah wa ya Habiballah wa ya Khalilallah. Nashhadu annaka qad ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bisunnatih ila yaumil la raiba fih. Amma yang dirahmati Allah dan pengusi majlis, yang berbahagia Dr. Mahfuz Muhammad Sudaya Pas Gejoho, merangkap ahli Dewan Kuasa Syura Ulama Pas Pusat, berbahagia Maslahah Aliman Naib Ketua Pemuda PAS Pusat dan Ketua Penerangan PAS Johor, pimpinan-pimpinan PAS di setiap peringkat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih dalam suasana Aidil Fitri. Hari kita mengingatkan kemenangan kita menentang hawa nafsu, mematuhi perintah Allah, berpuasa sebulan Ramadan. Yang berjaya mematuhi perintah Allah dengan bukan sahaja kita telah meninggalkan makan dan minum, tapi kita meninggalkan al-laghwa war-rafas. Kita belajar meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah, lagha, ataupun kita buat yang faedahnya sedikit, ruginya banyak. Semua itu termasuk dalam lagha. Meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Ar-rafas, kita belajar meninggalkan kemaksiatan dengan Allah. Setelah Nabi sebut, walaysa as-sawmu 'anil akli wasyurbi wa innamas sawmu 'anil lahwi war-rafas. Hakikat puasa yang Allah Ta'ala kehendaki sangat kita berpuasa bukan sekadar tidak makan, tidak minum. Kalau puasa tidak makan, tidak minum, anak kita pun boleh buat, cucu kita pun boleh buat. Anak 4 tahun dah boleh puasa dah, buntang biji mata, dia tak makan, dia tak minum. Kalau dia boleh buat demikian, tapi dia boleh buat tak makan, tak puasa, yang lain ke semua dia buat. Tapi kita yang tua ini, tu Nabi kata bukan sangat, bukan sahaja puasa itu kita meninggalkan makan dan minum, tapi hakikatnya kita belajar daripadanya untuk meninggalkan al-laghwa, semua pekerjaan, perbuatan, perjuangan yang lagha, yang tidak mendatangkan faedah yang sebenar-benarnya. Warrafas, nak tinggal yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia insan yang memperbaiki dirinya menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berhak mereka menyambut Aidil Fitri.
Muslimin muslimat sekalian, saya memilih untuk bersama dalam PAS ini bukan sekarang, bukan akhir-akhir ini yang banyak orang tidak tahu. Sejak saya masih di bangku sekolah, di sekolah menengah Arab ataupun Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah Arau Perlis dahulu, telah mencebur diri dalam perjuangan ini sesuai ketika itu sebagai pelajar yang boleh kita buat sebagai pelajar. Kesan didikan itulah mungkin mengajak kami berjuang dalam bangku sekolah dulu lagi tahun 60, Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah Arau Perlis. Telah melantik seorang yang tidak berkelulusan agama, seorang guru besar, headmaster sebuah sekolah Inggeris, nama dia Derma English School Kanga. Pentadbir sekolah Alawiyah tahun 60 telah memilih, setelah kekosongan berlaku kepada headmaster, mudir sekolah Alawiyah, mereka melantik seorang guru besar daripada kelulusan Inggeris. Dia pun memang menjadi guru besar kepada Derma English School untuk menjadi mudir, menjadi pentadbir, menjadi nazir sekolah Arab Islam, sekolah agama. Kita fikir tengok, ada 6 orang kelulusan Masir ketika itu yang bekerja sekolah itu, balik daripada Masir tahun 6, mereka balik tahun 57 lagi sampai tahun 60 mereka bekerja di situ. Seolah-olah tidak seorang pun pada 6 orang yang balik daripada Masir ini layak nak memimpin sekolah Arab agama. Maka pihak pentadbir memilih orang yang tidak ada latar belakang agama, tidak ada bahasa Arab, hanya tahu bahasa orang putih, untuk menjadi ketua, menjadi mudir sekolah Arab. Seawal umur saya ketika itu barulah umur 20 tahun. Saya lahir tahun 40, tak ada rahsia apa-apa. Tahun 60 umur 20 tahun baru. Terpaksa keluar, panggil semua pelajar, berumpun tengah padang, dah berceramah tengah padang, umur 20 tahun. Mesti kita menentang usaha memperdekahkan orang-orang yang mengaji agama ni, memperdekahkan sampai orang yang mengaji agama pergi Masir tak layak nak menjadi ketua kepada sekolah-sekolah agama. Kesan daripadanya, saya kena masuk penjara 2 hari ketika itu. Lawan tokek. Lawan tokek ni memang interrogation 2 hari. Siapa yang menjadi ilham kepada saya, siapa yang suruh, siapa yang cucuk, siapa yang cucuk. Itu kesedaran saya sendiri. Sebab saya berazam nak belajar, nak pergi ke Masir juga, nak balik jadi orang yang mengerti agama sikit. Kalau sekarang pun tuan-tuan tak beri penghargaan orang yang mengaji agama ni, saya lagi tak guna. Kenapa sekolah agama nak dipimpin oleh orang yang tidak kerti agama? Jawapannya, masuk penjara 2 hari. Bila keluar, kita melancarkan mogok umum. Tuan-tuan ada ketika tuan-tuan tahu, Surat Khabar menyiarkan sebuah sekolah agama telah mogok, telah membuat bantahan dengan kita dapat kontrolkan 100% pelajar-pelajar pada ketika itu tak hadir, tak datang ke sekolah. Berapa lama tu? 6 bulan.
tak sekok pelajar pun pergi ke sekolah. Akhir sekali, nak ringkaskan cerita, saya dengan yang menjadi kepala kepada perjuangan ini dan sebagainya telah dibuang daripada sekolah. 40 orang yang terlibat semua dibuang daripada sekolah dan dipaksakan yang lain diangkut dengan lori dengan datang mengaji balik. Akhirnya lepas tahun belajar balik, tapi saya sudah dipecat daripada sekolah pada ketika itu. Saya sengaja nak menceritakan ini sebagai kepala berita pada malam ini, nak menyatakan sikap itu, sikap memandang rendah kepada yang membawa lambang, membawa nama Islam, yang belajar ilmu Islam, yang membawa ijazah berkait dengan Islam, Azhar Timur Tengah. Dari dulu pun pemerintah tidak pernah menghargai. Amat ketara. Kerana mungkin pada pandangan setengah-setengah orang bahawa yang nama agama ini tidak boleh menjadi kekuatan kepada ummah ini untuk bergerak, untuk naik, untuk berjaya dunia. Mereka tak pernah bincang hal akhirat. So, untuk berjaya atas dunia ini seolah-olahnya agama tidak boleh, agama tidak mampu. Kesan daripadanya tubuh parti Islam dipelecehkan. Yang tadi Nur Huda telah menyebut sedikit sebanyak, pas sesat dan sebagainya. Kesan yang ditanam oleh penjajah kepada orang-orang Melayu khasnya, wa Islam amnya, dengan tidak sedar kita telah merendahkan, meletakkan suatu nilai yang cukup rendah kepada orang-orang yang terlibat dengan nama dia Islam. Termasuk dalamnya orang yang berjuang Islam itu pun disisip. Tengok yang paling baru, kecil tapi besar, budak murid sekolah pakai serban pergi ke sekolah, dibuang dari sekolah kerana pakai serban. Saman ke mahkamah. Wajarkah pemerintah Malaysia yang nama dia dulu nama negara Islam, sekarang nama Islam Hadari, wajarkah sekolah yang macam ini ambil tindakan buang? Buang maknanya kita potong, kita bunuh karier pelajar, tak bagi ruang kepada dia untuk belajar, dan masa depan dia memang tak nampak apa. Buang. Pergi bercara ke mahkamah. Hal pakai sorban, saya ikut daripada mula. Saya kata kes ini, kes pakai sorban ni, dia melibatkan hukum agama. Bila melibatkan hukum agama ni, kena bagi orang yang kerti agama lah bercara. Hakim pun bisa hakim yang tahu agama, yang tahu betul agama, boleh bercara kes ini. Maknanya kena bercara di kes mahkamah syariah, sebab dia baikkan agama. Pelajar ini Islam, dia pegang dipakai itu berdasar dia pegang kepada sunnah Rasul. Tapi tak dibicarakan di mahkamah yang tahu hukum syarak, mahkamah syariah. Dibicara di mahkamah siber. Mahkamah siber, mahkamah yang hakim-hakim dia itu mahir dalam undang-undang barat ataupun common law. Bercara kita dengar, akhir sekali hakim itu buat keputusan, pihak sekolah berhak, boleh lulus segi undang-undang untuk membuang pelajar-pelajar ini kerana memakai serban itu bukannya wajib dalam Islam. Dia tidak wajib, maka tak payah pakai.
Bila pakai juga, dia berlawanan dengan General Order yang dikeluarkan oleh KSU, Kementerian Pelajaran. Semudah itu buat hukuman kerana dia tidak wajib buang pelajar daripada sekolah. Kesannya besar. Bukan soal 3 pelajar yang kena pecat itu. Kesannya ialah bahawa apa yang dinamakan, dikaitkan dengan Islam sampai kepada serban, boleh melibatkan budak kena buang sekolah. Tapi kenapa pula orang ada sing yang pakai serban juga tak kena buang sekolah? Kenapa? Macam contoh sama yang sebelumnya, ada seorang perempuan yang pakai purdah pergi bekerja. Kerajaan ambil tindakan buang daripada kerja kena pakai purdah. Bercara di mahkamah sampai akhir daripada mahkamah menyetujui dia kerjaan, dia berhak kena buang. Pasal pakai purdah itu tak diwajibkan dalam agama apa dia pakai. Inilah yang melakat sampai kepada peringkat boleh saya sebutkan bahawa bila agama ini menjadi masalah kepada mereka, sampai yang akhir ini kita bincang tadi sekejap di belakang, sampai ke peringkat sekarang ni bahawa orang yang buat IC, kad pengenalan baru, tuan-tuan tengok, sudah dibuang agamanya. Kalau IC kad KP kita lama, saya masih ada agama Islam. Dulu lagi ada lah Islam. Yang paling baru ni tuan-tuan, sudahlah bangsa dibuang lama dah. Dulu ada nama sekian bangsa Melayu, bangsa dibuang lama dah. Sekarang agama dalam kad pengenalan baru sudah tidak ada. Sampai agama, identiti, IC itu identiti ini pengenalan. Pengenalan yang paling mustahak dia agama apa? Berjumpa mati di berjalan ke, kembung dalam air ke, tinggal angka dalam hutan ke, tengok kad pengenalan, memang nak tahu di mana. Lebih tak tahu lagi pula yang paling akhir ni, saya dengar tadi di belakang tu, rupanya sekarang ni nama kita bin pun tak ada, binti pun tak ada dalam IC. Kalau inilah yang sedang berlaku, apa nak jadi dengan bangsa Melayu, dengan agama Islam ini? Ini berlaku saya rasa kerana satu daripada perkara besar yang kita berlaku, kita tidak memberi keutamaan kepada perkara yang sepatut diutamakan. Keutamaan kita hidup ini sebenarnya apa dia? Itu yang kita sebut surah Az-Zariyat ni. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun innahu ar-razzaq dzul quwwatil matin. Yang jadi keutamaan kepada kita sebenarnya Allah Taala sebut itu, aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka tunduk patuh kepadaku, mengabdikan diri kepadaku, tunduk taat patuh kepada hukum-hukum aku. Ini keutamaan. Kalau kita dibawa dalam satu keadaan kehidupan yang kita tidak begitu penting kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tak penting agama, tak nak bercakap hal agama, sebab nama agama pun dibuang. Dulu agama Islam tak baik sebut. Ini benar mustahil. Dan masyarakat telah dibawa dalam satu keadaan kita semakin hari semakin jauh ni. Semakin jauh daripada agama ni. Kita menghadap ke mana sekarang ini? Ataupun masyarakat Malaysia, tuan-tuan dan saya sekalian, anak-anak kita, cucu-cucu kita sedang dibawa ke mana ni? Pemerintah kita nak bawa kita pergi ke mana ni?
Orang tak pernah persoalkan. Memanglah manusia ini yang Nabi sebut annasu ala dini mulukihim, manusia ini akan mengikut corak agama pemerintah mereka, agama raja mereka, pemerintah mereka. So, pemerintah menjadi pilot, menjadi pengemudi, menjadi juru ketua yang membawa kita. Nak bawa ke mana ni? Tengok, sebab tu kita lihat Nabi telah menganjurkan dalam kepimpinan dia nak bawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok. Ini dia katakan. Sebab tu maka lepas Nabi kita meninggal, wafat, meninggalkan kita, Abu Bakar naik jadi khalifah. Jelas. Kita lihat jelas. Dia nak bawa ke mana itu cukup jelas. Dia kata, ati'uni ma ata'atullah fikum fa in asaituhu fala ta'ata li alaikum. Cukup jelas. Aku jadi ketua, kamu wajib taat kepadaku selagi aku taat kepada Allah. Kalau aku derhaka kepada Allah, jangan kamu taat aku. Umar sambung, kemudian lepas daripada pemerintah, kamu taat kepada aku selagi kamu tak nampak aku menyeleweng, aku meninggalkan Allah, meninggalkan hukum Allah. Kalau aku menyeleweng sahaja, perbetulkan aku balik. Sampai sahabat sanggup menghunus pedang, mengatakan depan Sayyidina Umar, ya Umar, in ra'ayna fika wijajan laqawwamnaka bisuyufina. Ucapan Umar baru pegang jawatan tu, minta orang taat kepada dia. Kalau kamu nampak aku menyeleweng, aku pusing, aku tak betul, menyalah hukum, tolong betulkan aku. Sahabat bangun mengatakan kepada Umar, kalau kami nampak, kami lihat kamu menyeleweng, kami akan betulkan kamu dengan pedang-pedang kami. Maknanya kami bunuh kamu. Itu bercakap depan khalifah tu. Tapi khalifah yang gentleman, apa dia jawab? Dia tak suruh polis tangkap masuk ISA. Dia tak kata ngelawan toke. Tapi Umar jawab, Umar angkat tangan. Umar kata, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati Muhammad man yuqawimu Umar bisuyufihim. Aku puji Allah Subhanahu wa taala kerana menjadikan di kalangan umat Muhammad ini ada orang yang berani membetulkan Umar dengan pedang mereka. Syabas. Thank you very much Pak Muhyiddin. Atas itulah kita berjalan, nak mengajak ummah, mengajak rakyat, mengajak masyarakat yang paling utama sekali menjadi umat yang taat kepada Allah, menjunjung titah perintah Allah. Pemerintah yang pertama kena junjung titah perintah ini. Yang sekali dengan khalifah mesti perbetulkan. Saya teringat cerita betul di zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid, seorang pemerintah terkenal zaman kerajaan Abbasiyah, zaman kecemerlangan Islam. Berlaku satu cerita menarik. Zaman Harun Ar-Rasyid memang dilantik orang-orang yang layak memegang jawatan, khasnya jawatan qadi, jawatan menteri-menteri. Satu hari di mahkamah syariah membicarakan suatu kes
bersabit dengan kes pembunuhan. Dibawa orang yang dituduh, dibawa saksi untuk membela orang yang dituduh ni. Saksi yang dibawa ialah menteri kanan kepada Harun al-Rashid, wazir takwir. Kalau hari ini lebih merupakan macam Perdana Menteri lah. Bagi negeri yang gunakan presiden, yang Perdana Menteri orang nombor 2. Ini menteri kanan, dibawa bersama-sama dengan yang dituduh membunuh untuk dibicarakan depan seorang qadi. Bila qadi itu melihat kepada saksi yang dibawa ni datang dengan pengiring, datang dengan pakaian yang hebat dan sebagainya, masuk duduk tempat kursi saksi, nak start bercakap, qadi tanya, ni siapa ni? Ni siapa ni? Kamu tak kenal siapa ni? Aku tak kenal siapa ni. Perdana Menteri ke? Qadi pula jawab, aku tak kenal siapa ni. Dia menteri, aku tahulah dia menteri, itu sana bukan sini. Ni mahkamah aku ni. Siapa ni? Dia saksi. Menteri, Perdana Menteri nak jadi saksi. Saksi apa? Saksi kepada orang yang kena bunuh ni, nak mengatakan dia tak bunuh. Qadi telah membuat keputusan dia tidak layak menjadi qadi dalam mahkamah aku. Keluarkan. Seorang Perdana Menteri nak jadi saksi depan mahkamah qadi, mahkamah syariah pasal kes bunuh. Qadi kata hang tidak layak jadi menteri. Keluar. Malu, marah. Dia terus pergi menghadap Harun al-Rashid. Report, qadi kamu ni telah memalukan aku. Dia kata aku tak layak jadi saksi pun tak layak. Dia memalukan khalifah, memalukan bangsa, minta dipecat segala qadi itu. Ringkas cerita, malam itu Khalifah Rashid panggil qadi, panggil menteri, panggil saksi yang nampak yang dia buang, saksi di mahkamah. Khalifah membicarakan kes itu pula di dalam istana Khalifah. Khalifah pula jadi qadi. Kenapa kamu kata dia tidak layak, sedangkan dia menteri aku, orang besar negara, ada nama, memalukan dia. Dia qadi dijawab. Dia kata, Amirul Mukminin, ingatkah tidak, minggu semua penjawat jawatan menghadap Amirul Mukminin. Dia pun menghadap sebagai menteri, saya pun menghadap. Ketika itu kan saya qadi. Saya duduk di belakang dia. Bila Amirul Mukminin Rashid masuk, panggil dia Perdana Menteri, panggil nama dia, dia jawab. Orang semua dengar. Apa dia kata? Dia kata, sam'an wa ta'atan ya Amirul Mukminin wa ana abdukal muti'. Bila nama dia dipanggil, dia kata, saya dengar, saya turut perintah, kerana saya abdukal muti', hamba kamu yang taat sepenuhnya. Kata Khalifah, ya, ada apa? Aku dengar. Dia kata, kalau sudah dia mengatakan ana abdukal muti', aku hamba kamu yang taat. Kan saya nak tanya, dia ni hamba ke ataupun bukan hamba? Abduka, hamba kamu, hamba kepada Khalifah. Dia ni hamba ke bukan hamba? Kalau dia hamba, memang hamba tak layak jadi saksi.
Saksi ni kena udulnya bukan hamba. Dia kata ana abduka, aku hamba kamu. Dia ni hamba kah? Kalau hamba memang tak layak jadi saksi, saya buang dia. Kalau dia bukan hamba, dia mengaku dia hamba, dia nak bodek kamu, maka dia bohong. Dia bohong diri dia bukan hamba, dia kata hamba juga, nak bodek pemerintah. Maka orang ni pembohong. Hamba pun tak boleh jadi saksi, pembohong lagi tak boleh jadi saksi. So, saya buang dia. Bukan saya buang dia sahaja yang jadi saksi, sepatutnya dia dibuang dia jadi menteri. Hamba pun jadi menteri pula. Pembohong menteri macam mana? Pucat muka hamba Rashid. Dia buat keputusan, memang layak kamu pecat dia daripada kamu layak untuk pecat dia daripada menteri, sebab dia ini hamba. Ambil menteri orang yang merdeka, satu. Yang kedua, ambil orang yang bukan pembodek. Dia ini kuat bodek. Sampai nak bodek kamu boleh mengaku anak Abdul Muti'. Harun ikut nasihat Qadhi, dibuang menteri ini serta-merta kerana dia pembodek kerajaan. Kalau syarat bodek ni jadi syarat menteri sekarang, ini budaya. Saya cerita yang ni, saya nak buat begini, saya nak buat cerita begini. Memang kalau ambil secara Islam zaman kekuatan kita, tak ada ulama ke qadhi kalau pegang betul dengan hukum, dia tegur. Tengok misalnya seorang ulama besar nama dia Al-Izz Abdul Salam, nama besar ulama, dia mufti Syria zaman pemerintahan Sultan Qatas daripada suku Mongol. Tahun-tahun itu tahun-tahun berlaku perang salib. Perang salib berlaku, pemerintah Islam Sultan Qatas nak menambahkan senjata baru untuk menghadapi peperangan salib yang akan berlaku tak lama lagi, dengan cara mengenakan cukai tambahan kepada rakyat Islam untuk dapat duit banyak, beli senjata untuk melawan dengan askar the Crusaders ataupun kita panggil dengan perang salib. Rakyat yang terpaksa tanggung beban cukai tinggi, mereka telah pergi mengadu dengan mufti yang bernama Sultanul Ulama Al-Izz Abdul Salam. Izz Abdul Salam kata, besok hari Jumaat saya akan baca khutbah. Kamu tolong pastikan supaya Sultan Qatas ini pergi semayang di masjid yang kita nak baca khutbah. Sultan tahu, katakan dia dijemput untuk hadir ke majlis Jumaat semayang baca khutbah, dia lebih awal pergi berjumpa dengan Al-Izz Salam, minta tolong ulama besar ini tolong baca khutbah, sokong kerajaan kerana nak kenakan cukai tinggi, bukan kerana kepentingan sultan, bukan anak sultan, bukan kurni sultan, bukan kurni pemerintah, tapi nak beli senjata, nak melawan Qatar, nak melawan Qatar, nak melawan tentera salib. Tak apa, saya nak baca, saya nak sokong ulama, nak sokong kerajaan, tapi dengan syarat sultan kena pergi dengar khutbah. Dia pergi sembahyang Jumaat. Sultanul Ulama Izz Abdul Salam baca khutbah. Dia kata, tuan-tuan sekalian,
Sultan berjumpa dengan saya, suruh saya baca khutbah hari ini. Nak umum tuan-tuan sekali, Sultan nak ambil cukai baru banyak, tinggi. Suruh saya sokong. Saya sokong. Rakyat yang berkata, kena beli dah, masuk poket dah ni, ulama habis dah ni. Sultan pun dah mula besar dah. Tapi saya sokong dengan syarat. Sokong dengan syarat. Syarat saya ialah jual dahulu istana-istana Sultan Qatar, istana anak-anak Sultan Qatar, istana cucu-cucu Sultan Qatar, jual ke semua, tinggal seorang sebuah sudah. Jual emas perak yang dimiliki oleh penghuni istana besar, jual ke semua perkakas, tinggal yang ala kadar sudah. Kalau jual ke semua ini, beli senjata, kalau tak cukup juga, baru tuan-tuan bayar cukai. Kalau cukup dengan tu, cukuplah, cukai baru tak payah ambil. Dengan berkata demikian, dia turun sahaja daripada mimbar. Al-Ais Abu Salam turun daripada mimbar, tak sempat nak baca, nak jadi imam sembahyang. Polis Sultan Qatar telah pegang, saya akan keluar. Sultan marah, dia telah dibuang negeri, dihantar ke Palestin, tempat yang bernama Gaza, tempat lahir Imam Syafi'i. Bila dia berani bercakap begitu, patutnya betul, boleh ambil cukai dari rakyat untuk kepentingan beli senjata melawan musuh yang nama dia tentera salib, boleh, dengan syarat kekayaan yang tak perlu ni jual. Istana-istana besar berpuluh-puluh dijual, barang emas yang ada semua jual, perhiasan yang tak guna semua jual. Kalau jual ke semua tak cukup juga, barulah rakyat kena cukai. Kalau cukup, cukuplah. Mana tak marah Sultan? Bila dia buang di Gaza, rakyat ke semua bukan sahaja membantah dengan tak mau bayar cukai, semuanya telah bantah. Kami tak akan keluar berperang menentang tentera salib selagi tak dibawa balik ulama yang kami sanjung, Al-Ais Abu Salam. Cukai kami tak nak bayar, perang kami tak nak. Sedangkan tentera Tatar makin hampir, tentera salib makin hampir, tentera salib makin hampir. Sultan tak ada pilihan lain, kena akur dengan petua ulama Al-Ais Abu Salam. Dihantar 3 orang daripada Syria pergi semula ke Gaza, berjumpa semula dengan Ais Abu Salam, sampaikan salam Sultan kepada Ais Abu Salam, bagi tahu dekat dia, kata dia dijemput balik semula ke Syria, peganglah jawatan lama tu balik dan buatlah apa pun syarat. Sultan nak ikut, jual istana kami akan jual, tapi Sultan bagi satu syarat, syarat perdamaian. Syarat apa? Kamu balik bersama dengan kami, Sultan Qatar akan tunggu kita di halaman, orang ramai semua akan tunggu, akan menyambut kepulangan kamu, tuan-tuan, tuan ulama. Bila sampai nanti kamu turun, kamu pergi kepada Sultan Qatar, bersalam dengan dia tanda berdamai, dan kamu cium tangan dia. Selesai. Dia jawab tu yang saya duk hafal dalam kepala. Apa dia jawab? Dahlah dia tegur yang betul tak didengar oleh Sultan Qatar. Dia baca hukum yang betul pula, dia kena buang negeri pula.
kaya raya dan sebagainya, rakyat susah nak kena tak apa, suruh aku balik, aku boleh balik, tapi syarat yang diletak tu. Dia jawab apa? Bila dia katakan balik, turun, pergi kat Sultan Qatar, jabat tangan, cium tangan, selesai semua masalah, pegang balik jawatan, Sultan akan ikut kamu. Dia jawab apa? Dia kata kepada utusan, ya wakil. Wakil ini bahasa Arab ni, bukan dekat ya halak, ya wail tu, macam wahai bangsat, hang balik pergi habak kat Sultan Qatar tu, hang balik pergi habak dekat dia. Kalau dia mari jumpa dengan aku, minta nak cium tangan aku takkan benar. Dia tidak layak cium tangan aku. Ini kan pula aku nak pergi cium tangan dia, berangkut sebalik, aku takkan pulang. Pendirian nak jaga hak ni, tak mau seperti dituduh sebagai orang yang mengampu. Utusan balik jumpa dengan Sultan Qatar, cerita yang tu dia kata, boleh cerita kata Izzuddin kata kalau Amir Mukminin, kalau Khalifah ini pergi jumpa dengan dia pun minta nak cium tangan dia, dia kata tuan tak layak cium tangan dia, dia tak bagi. Dia jawab apa? Dia kata benar. Dia bercakap benar. Memang aku tak layak untuk duduk tepi dia. Dia orang yang benar, bercakap benar. Sekarang jumlah kita kesemua pergi jumpa dengan dia, jemput dia balik, letak, terima dia. Syarat apa kita terima? Turun, pergi berjumpa dia di Gaza. Maka dia balik untuk mengimpun semua rakyat. Tapi dia kata betul, jualkan habis dulu. Itu yang saya nak cerita. Saya katakan bahawa ini kekuatan kita. Bila balik hal Malaysia, kita tengok dah, zaman pemerintahan mantan Perdana Menteri, saya jangan sebut nama semua, kita fahamlah siapa dia ni. Zaman itu, zaman dia berkuasa 22 tahun, tak siapa berani tegur dia, tak siapa berani nak kata apa. Semua yang ada pun yes sir, semua dia buat betul, buat apa pun betul, tak pernah orang bangkang. Kenapa? Kerana dia ada kuasa, semua pakat mengampu. Dia turun sahaja, tak ada kuasa, tak dapat kuasa saja. Dia bercakap sikit saya keluar, seluruh negara pakat kutuk. Pakat kutuk macam-macam. Kita tengok dalam internet tu, ya Allah, bahasa yang digunakan, makna dia mengampu tu cukup betul. Tengok contoh yang kedua, naik ni, yang PM kita sekarang, semua sokong, buat apa pun sokong. Tak langsung nampak orang cuba nak perbetulkan apa yang sepatut diperbetulkan. Banyak benda yang tak betul, nampak sangat. Tengok contoh yang cukup jelas. Saya nak rujuk balik kepada ulama. Besar amanah kita. Kita golongan-golongan yang diberi sedikit ilmu, kita pemegang amanah. Kita balik kepada asas yang paling mudah kita faham. Tuan-tuan faham, saya faham. Kita baca selalu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sesiapa yang nampak barang yang mungkar, barang yang tidak elok, dia kena ubah dengan tangan dia. Dengan tangan hari ini undi lah. Ubah dia dengan undi kita. Dia orang tak ubah je, tak apa. Tapi yang kuasa yang ada kita kena ubah. Tangan tak boleh, kuasa tak ada, kita kena ubah dengan mulut. Kena nasihat dia, beritahu ni tak betul, tak betul, diperbetulkan. Kalau mulut tak boleh juga, hati itu kena letakkan suatu perasaan hati yang tak suka, yang benci.
Yang berdoa ke Allah Ta'ala kena ubah ni tak betul. Tapi yang ubah dengan hati itu kita tahu. Wa dzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah sekali. Saya balik tadi balik. Apa yang kita lihat, yang saya selalu tegur, yang besar-besar. Apa yang besar? Misalnya, apabila kerajaan sejak zaman mantan PM dahulu sampai kerajaan sekarang ini telah melakukan perkara yang amat salah dari segi agama, kerana melakukan perkara syirik. Syirik perkara besar. Kau tengok dalam senarai Al-Kabair, senarai dosa-dosa besar, kesemua ulama menulis atas sekali dia asyirku billah. Hadis sahih tu, ijtanibu asaba' al-mubiqat, jauhkan 7 perkara pokok yang membinasakan kamu. Kepala sekali asyirku billah. Baca wasiat Luqman, wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman kata, wahai anak kesayanganku, jangan kamu syirik kepada Allah, kerana syirik itu kezaliman yang paling besar. Nabi-nabi dari awal Adam, seawal Adam sampai Muhammad, kerja besar mereka memerangi syirik ini. Kita tahu, semua orang tahu dia syirik. Okey, dia besar. Quran sebut, walaqad awhayna ilaika walaqad wassayna ilaika min qabl la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kami telah pesan kepada nabi-nabi yang sebelum daripada kamu, wahai Muhammad. Pesan kepada kamu, wasiat kepada kamu, wahyu kepada kamu, macam wahyukan nabi yang sebelum kamu. Ingat, in asyrakta, kalau kamu buat satu sahaja kesalahan, syirik dengan Allah, la yahbatanna amaluka, Allah akan buang dan potong ke semua sekali amal-amal kebajikan kamu. Buat amal banyak mana, besar mana pun sebelumnya, berlaku satu syirik sahaja, la yahbatanna amaluka, dipotong habis-habisan. Sebab tu maka dia besar sangat betul syirik. Okey, kerana itu maka mungkin Malaysia dahulu telah tersilap buat tugu negara. Tapi lama kita bercakap, dia itu lambang syirik, istiadat depan tugu negara. Lama kita tunggu. Saya bercakap pada tahun 60-an dah tajuk ni. Akhirnya fatwa rasmi dikeluarkan. Kita sebut lama dah, tapi tak boleh berhenti lagi benda tak selesaikan. Fatwa rasmi kerajaan telah keluar oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Lama dah, 98 Totally 89. Amalan menyambut hari-hari pahlawan di Malaysia dengan istiadat di hadapan tugu kebangsaan, seperti istiadat tiupan napiri, kalung bunga, tafakur 15 saat, adalah amalan-amalan syirik yang wajib diberhentikan segera. 89 fatwa di gazet dalam fatwa. Fatwa boleh buka dalam website, dalam web apa namanya, Majlis Komisaris Wilayah, jumpa dengan fatwa. Adakah kerajaan dahulu
mengambil kira petua ini? Jawapannya tidak. Mereka terus mengamalkan istiadat di hadapan tubuh negara. Kerajaan yang baru ni pula Islam Hadari ni ambil kira kah tidak? Tak pernah ambil kira. Sampai yang baru ni pun masih buat lagi dalam Julai yang baru ni. Petua sudah ada. Kalau saya bercakap, Datuk Mahfuz bercakap, siapa nak percaya? Mufti dah bercakap, dah petua, dah masuk dalam gazet dah. Tak sayang kah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu buat syirik satu sahaja, ke semua amal-amal kamu ditolak. Bukan sahaja orang itu tu, dah dia buat syirik, orang yang menyokong kesyirikan dia, malah yang menaikkan dia. Kita kata tu tak apalah, bukan kita buat, mereka buat di Kuala Lumpur. Baik, kenapa yang mereka buat? Pasal apa mereka boleh buat, kita tak boleh buat? Mereka boleh buat sebab mereka ada kuasa. Oh, ada kuasa. Kuasa mereka siapa bagi? Parlimen bagi. Siapa yang duduk dalam parlimen tu? Itu wakil-wakil rakyat lah. Siapa yang nanti bukan rakyat ni? Kena jawab. Siapa yang memilih mereka? Yang sampai ke peringkat boleh mereka melakukan syirik macam ni, siapa yang pilih mereka ni? Kita kenal the sharing partner in crime. Kongsi sama dosa besar. Itu cakap dosa besar yang jelas. Yang di bawahnya segala macam kemaksiatan yang berlaku sekarang ini. Ini masalah besar yang kita hadapi. Dan itulah saya sebut tadi daripada awal. Kalau kita telah dibawa kepada satu arus keduniaan yang melampau-lampau, yang lupa nilai keagamaan, yang ada tukang mengaku, tukang bodek. Saya nak sebut lagi sepatah ni, yang orang yang seorang insan yang ditugaskan membuat kertas kerja sampai ke peringkat dihukum tubuh negara itu amalan di hadapannya syirik oleh seorang ketua pengarah pusat Islam. Saya tak mahu sebut nama, tuan tahu. Dia yang buat kertas itu sampai ke peringkat dia yang menekankan dalam mesyuarat. Saya lama dalam petua kebangsaan tu, oleh petua menekankan dalam mesyuarat dan sebagainya sampai dikatakan ini syirik dan haram, dia dibontikan. Kita kata dia ketua pengarah. Tak lama lepas tu dia dilantik menjadi menteri Jabatan Perdana Menteri. Orang tu dilantik oleh kerajaan menjadi menteri Jabatan Perdana Menteri yang portfolio dia hal-hal agama. Bila hari pahlawan, dia kena jumpa Haji Pahlawan. Tak terbayang? Menteri semua kena pergi. Tapi satu yang baik kita akur. Sebab saya masih menjadi ahli petua negeri Pendai. Kita menghadap Agong. Waktu dia naik jadi Agong 5 tahun sudah, dia akan berakhir pada akhir bulan ini. Waktu dia naik jadi Agong dahulu sebab dia daripada Perlis, dan saya dia yang lantik. Dia yang nanti saya jadi ahli petua Perlis. Saya pun dah 23 tahun ni. Lebih daripada 22 tahun ni. Perdana Menteri saya 24 tahun ni. Kita berjumpa dengan dia, mengadap, bagi tahu istiadat ini istiadat yang hukum telah jelas, istiadat lepas tu bunyi dia syirik. Kalau nak beritahu dia syirik, kalau pergi sahaja nama dia agung pula. Semua amal-amal kita ditolak. Dan kalau kita mati ketika itu, ini dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa orang yang mati dalam syirik. Alhamdulillah, agung yang sekarang ini
Daripada tahun pertama jadi agung sampai dah habis agung dah ni, dia tidak pernah pergi sekali pun depan tubuh negara. Ganjil kan? Kita tengok ganjil. Dulu memang istana itu agung yang mengepalai, bahawa ada PM. Dia tak pernah hadir, tapi PM yang hadir. Makna dia, inilah di antara kesesatan yang paling ketara. Yang lain, banyak sangatlah yang lain itu. Kita membenarkan budaya macam ni, yang paling baru. Kita bincang dalam syura, bolehkah tidak kongsi di Bali, kongsi dengan Aidilfitri, berujung untuk bunyi sama, di Bali Aidilfitri. Dia kata boleh. Buah nama baru Dipa Raya. Dipa Raya, orang Kedah, orang boleh kata tak apalah, Depa Raya apa salahnya. Bukan Dipa, bukan Depa Raya. Dia join kat dua tu, dia sama-sama boleh kongsi. Boleh JB join venture, boleh disamakan, boleh dikongsi-kongsikan, kongsi raya. Kita semak balik. Kita semak. Orang tahu dah apa dia di Bali ni. Kita tahu Aidilfitri, saya sebut tadi pada mula ceramah saya. Aidilfitri kita tahu dia satu perayaan agama, kerana kita berjaya merintasi wujud Allah Ta'ala dalam Ramadan, puasa, berjaya, ada Aid, ada raya. Kita, raya kita takbir, tahmid, tamjid. Raya kita semayang, sunat raya dengan khutbah, bermaaf-maafan. Itu raya kita. Tapi tuan tahu, di Bali ni ambil di mana? Saya bertanya dengan seorang Sami Hindu. Saya tak ada buku banyak, buku bukan hadiah banyak. Tapi saya jumpa dengan seorang Sami Hindu yang lama menjadi pendakwah Sami, dan dia jadi seorang tokoh besar agama Hindu. Tapi kerana dia rapat dengan saya, sebab dia bergaduh dengan saya besar dalam kes agama ni, bertengkar, akhir dia mengaku, you are right. Dia balik, seminggu datang pula, saya nak masuk Islam, boleh tak? Boleh. Kita masukkan dia. Sekali dia pendakwah Islam. Kita tanya dia datang ke rumah, apa benar di Raya ni? Di Bali? Oh, saya cerita dia. Dalam agama Hindu, dia orang percaya dengan ada Tuhan sebanyak 360 juta Tuhan. Saya ulang balik. Dalam agama Hindu ni, dia ni Sami ni, dia ni orang ulama lah, senang faham sikit. Dalam agama Hindu, kita percaya ada 360 juta Tuhan. Sedangkan orang yang beragama Hindu pun, orang manusia agama Hindu pun tak sampai bilangan tu pun. Bilangan Tuhan lebih banyak daripada orang. Tak apalah. Tapi tak bergaduh kan? Mereka ada seorang tokoh besar, Tuhan besar. Oh Tuhan, Tuhan nama satu. Apa nama dia? Lord Krishna. Krishna itu Tuhan besar. So, Tuhan besar ni dia banyak isteri, dia berkahwin namanya. Ada banyak anak. Lord Krishna banyak isteri dan banyak anak. Tak apa, nak ringkas cerita. Seorang daripada anak Tuhan Lord Krishna ini, dia jadi gedebel, dia jadi jahat. Anak Tuhan ini dia powerful, anak Tuhan dia jahat, dia buat kejahatan. Tidak ada kejahatan yang dia tidak buat, jahat sungguh. Tuhan jahat. Sebab tu ada dalam Hindu, ada dalam bahasa Arab, ilahul khair, ilahul syar. Tuhan baik, Tuhan jahat. Dia anak Tuhan jahat.
Bila jahat tanpa sampai Tuhan-Tuhan lain tu kalah dengan dia ni. Dia sampai bunuh Tuhan lain. Tuhan mati. Akhirnya Tuhan-Tuhan lain yang banyak bersidang berjumpa dengan Lord Krishna, mengadu pasal anak ni. Dan Tuhan Lord Krishna, aku tak tahu sampai tu dia buat kerja, Tuhan tak tahu. Nanti aku siasat. Dia siasat betul. Tuhan tidak tahu dan Tuhan kena siasat. Buat siasat betul. Bila betul dia keluar perintah bunuh anak kau tu. Lantik Tuhan-Tuhan yang gede-gede juga pergi bunuh. Bila Tuhan banyak pergi bunuh anak dia pula, semua kalah, anak tu menang. Maka Lord Krishna kata, nampak tidak ada orang lain yang boleh bunuh dia melainkan aku. Sebab aku bapa dia, aku mengajar dekat dia, aku tahu di mana kelemahan dia. Maka Lord Krishna tak sanggup bunuh anak ni sebab anak dia kenal bapa dia. Bapa kena menjelma. Tu menjadi Tuhan yang tangan banyak, Tuhan yang merupakan gajah dan menjelma. Supaya anak tak kenal. Maka berlakulah pembunuhan di antara bapa dengan anak, berakhir dengan bapa menang, anak ni kalah. Lepas mengaku kalah, dia tahu dia nak mati, Tuhan tahu dia nak mati. Dia wasiatkan kepada bapa dia, Lord Krishna. Dia kata, aku akan mati, tak tahan. Tapi aku minta dua permintaan. Satu, rayakan kemenangan kamu kepada aku dengan perayaan besar yang nama dia Deepavali. Maka mereka buat perayaan sambutan Deepavali. Ada yang kedua, pada hari menyambut kemenangan kamu, kekalahan aku ini, tolonglah nyalakan lilin sebanyak-banyaknya. Semoga dengannya dapat menerangi kubur aku kononnya. Dan buatlah manis-manisan, jamulah orang pada hari itu merayakan kemenangan kamu kepada aku. Bapa terima wasiat, terima pasal anak dia, maka anak dia mati. Maka bapa memerintahkan tiap-tiap hari, maka tiap-tiap hari itu jadikan hari Deepavali. Makna dia itu perayaan agama, perayaan Tuhan gaduh dengan Tuhan, perayaan bapa bunuh anak, perayaan Tuhan boleh mati, Tuhan tak tahu anak buat jahat. Kalau kita tumpang sama, apakah tak terlibat dengan kesyirikan mereka? Ar-ridha bil kufri kufr. Kamu reda dengan yang kufur, kamu kufur sama. Kita kata bukan soal tidak menghormati agama, soal prinsip, tetap prinsip. Jika sampai ke peringkat nak gadai prinsip yang nama dia agama tauhid ini, agama nak mengesakan Allah Ta'ala yang tidak ada sebarang syirik padanya, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sebab tu kita tengok daripada awal sebagai contoh. Nabi Muhammad kita semasa masih kita tidak begitu kuat di Makkah, mustada'afin di Makkah. Waktu orang kafir kuat, waktu kita tidak ada pertahanan, tapi akhir ada cadangan toleransi beragama. Orang kafir zaman Nabi Muhammad mencadangkan Nabi Muhammad, jangan bergaduhlah, kita beramal dengan prinsip bertolak ansur, bertoleransi beragama, jangan bergaduh dengan cara mari kita berpakat. Berpakat apa? Kita kongsi, bukan kongsi raya, kita kongsi. Mari satu masa beramai-ramai kita pakat sembah Tuhan yang Nabi Muhammad sembah. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan sebulan. Yang penting sekali kita berpakat ke semua orang Arab
orang musyrikin, orang munafikin, orang apa saja, berpakat orang Islam, kesemua pakat semayang, pakat sembah Allah, semua pakat sembah Allah. Lepas itu pula sampai giliran kami pun, kamu pun kena sembah berhala kami, taat macam kami buat, kita pakat sama-sama. Ada masa sembah Tuhan kamu, masa lain pula sembah Tuhan kami, kerana nak bertoleransi beragama. Terdesak ketika itu kita dalam keadaan bukan kita kuat, kita lemah pada ketika itu. Mereka kuat ketika itu. Ini Nabi mengajar kita. Datang Jibril, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Diulang balik itu. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Aku tak sembah apa yang kamu sembah, kamu pun tak akan sembah. Jangan sembah apa yang kami sembah. Aku sekali-kali tidak akan sembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu pun jangan sembah Tuhan yang aku sembah. Baik kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jelas prinsip. Ada benda yang tidak boleh bercampur, yang tak boleh bertoleransi. Lakum dinukum waliyadin. Kamu nak buatkan sambutan dia balik, buat. Kami tak campur. Kami buat pun kamu jangan campur. Di mana cacatnya? Di mana celah? Tapi kalau kita tak faham prinsip akidah, sampai situ kita turun. Sampai situ kita turun. Nak campurkan, maka tidak heran yang besar pun kita buat, yang jelas-jelas pun kita buat, syirik pun kita buat. Ya, ini rendah-rendah saja. Maka kalau inilah keadaan kita, sudahlah agama kita terumbang ambing begini. Tak ada pembelaan. Dengar sedap Islam hadari. Tapi tonton sedap, tonton yang kita kampung. Saya kampung pun ialah, bandar pun ialah, nama Bandar Baru Bangi. Tapi kita orang kampung. Saya tengok, saya siasa. Saya ingat kita membaca, memikir, di mana ada perubahan yang ketara, perubahan yang drastik, perubahan yang kita nampak menguntungkan yang dibuat oleh kerajaan setelah mengisytiharkan Islam hadari. Di kampung dibuat apa? Di bandar dibuat apa? Kerajaan buat apa? Yang ada duduk bergaduh pasal ni. Bergaduh pasal tengok. Bila Mahathir tuduh dia memberi kepada anak-anak dia kontrak-kontrak besar kerajaan, bilion-bilion, dan Mahathir bantai dia, tiap apa dia? Dia kata bukan dia, anak Mahathir pun dapat juga. Maknanya hang sama lah, dia pun buat, hang pun buat. Cerdik dia kata. Kita tak boleh alasan kalau kita naik kereta laju, katakan trafik tahan kita, pakcik lari 130 tu. Tadi orang lagi laju daripada saya. Tadi orang laju. Bukan alasan. Pakcik buat silap. Saya buat silap, tapi dia buat juga. Amat sama mana? Kalau orang kata anak dia dapat kontrak besar, dia bukan anak saya, anak Mahathir pun dapat. Lingkup. Yang Johor ni saya tengok ada isu minggu sudah, istana menyebut kalau kita sudah pincin, buat macam orang pincin, duduk diam-diam. Kita faham apa maksud dia? Maknanya dia sokong pala bantai Mahathir, duduk diam-diam lah orang pincin. Tengok sahabat hari ni pula lain pula bunyinya. Sahabat kemarin cerita dia kata tambak Johor telok dibungkak bang, pecah tambak Johor itu untuk bagi kapal lalu. Makna dia sokong Mahathir pula, bantai balah pula. Tak pening ni orang Johor ni. Okey,
itulah maka saya sebut tadi pada mula kita memilih suatu platform perjuangan atas nama Islam. Kita tahu dia satu perjuangan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan kita bukan kita fikirkan dunia ini sangat. Kita belajar lama dah, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kita berjuang sangat untuk mendapat faedah di akhirat. Itu kita dilatih pun tuan duduk semayang, tuan puasa, zakat, haji, jihad, mana ada bahasan dunia. Semua akhirat. Orang yang berjihad tu sanggup mati, dia tahu dia tak dapat apa, dia dapat akhirat. Kita ditanamkan ini, kita nakkan kepada akhirat. Wa man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Siapa yang hendakkan perjuangan dia kepada kebaikan akhirat, kebaikan akhirat, Allah gandakan kepadanya, nazid lahu fi harsih, hasilnya berganda. Dunia pun Allah Ta'ala bagi, akhirat bagi. Tapi perjuangan hari ini nampaknya banyak keduniaan yang bukan kita. UMNO banyak perjuangkan hal keduniaan, hal kebendaan. Tengok surah Isra kata, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sesiapa yang mengasaskan perjuangan dia, usaha dia untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, untuk mendapatkan ganjaran, kebaikan, kekayaan, kemajuan dunia sahaja, dunia sahaja. Allah Ta'ala kata dah, sesiapa yang memperjuangkan sesuatu yang mengharapkan kepada faedah dunia sahaja, nu'tihi minha, kami beri apa yang dia perjuangkan. Nak dunia, kami bagi dunia. Nak maju, kami majukan dia. Tapi ujung ayat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat nanti kami tidak akan beri sebarang kebaikan kepada sebagai balasan. Atas itulah maka kita merancang mengajak masyarakat bersama dengan perjuangan Parti Islam PAS Malaysia ini meletakkan perjuangan mengambil kira kebaikan dunia tidak mengorbankan kebaikan di akhirat. Nak perjuangkan kesenangan dunia, jangan lupa kepada akhirat. Jika nak tahu lupa kata lupa, jika sanggup buat maksiat, sanggup buat kejahatan, sanggup buat syirik pula, mana mereka tak persoalkan hal akhirat. Kalau itulah perjuangannya, mungkin kita akan untung sedikit, tapi kita rugi selama-lamanya. Kerana itulah maka pada malam hari raya ini saya mengajak tuan-tuan saya sekalian untuk bersama kita dengan pejuang-pejuang yang mengajak masyarakat kepada Islam yang hakiki, yang sebenar. Islam yang bukan ditambah-tambah dengan hadari, dengan tidak hadari. Islam yang Nabi bawa. Islam yang ulama pikul. Ya Allah Ta'ala sebut, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang sebenar Islam, yang tak ditambah, yang tak dipindah. Atas itulah maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita pada malam ini, dan saya diamanahkan untuk menutup dalam peringkat saya ceramah ini dengan doa. Saya akan berdoa bersama-sama tuan-tuan sekalian pada malam ini, hajat tuan-tuan. Allah Ta'ala yang maha mengetahui niat tuan-tuan, lintasan hati tuan-tuan, Allah Ta'ala mengetahui. Yang bawa air, yang tak depan tidak mengapa, yang pegang-peganglah. Kita akan doa bersama-sama. Selepas saya berdoa untuk menyembuhkan penyakit, menyampaikan hajat, memakbulkan harapan, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita harap Allah Ta'ala akan menyampaikannya. Lepas itu tuan-tuan boleh manfaatkan air yang kita doakan beramai-ramai dalam majlis ilmu pula. Di malam yang baik ini, Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui hajat tuan-tuan dan tidak ditunaikan. Kita dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم